beritahu betapa membazirnya masa hidup saya kat sana. Jadi dia tak ada apa yang membazir. Urusan orang mukmin ni tak ada yang rugi. Tak ada apa yang rugi. Untuk saudara kita dapat makan, kalau kita terpaksa tunggu sebulan pun tak apa. Kalau kena tunggu setahun untuk saudara kita boleh minum, boleh makan. Kita boleh belikan kursi roda untuk beratus adik-adik yang tak ada kursi roda. Kita boleh bagi tempat tinggal untuk adik-adik yang tak ada rumah, tak ada tempat tinggal. Kalau kita dapat bantu orang-orang yang kelaparan setiap hari, ada tempat untuk kita bina, boleh mereka makan setiap hari. Kalau kita boleh bantu orang-orang yang menunggu obat untuk dapat sekian lama, ada obat yang mereka tak dapat kat negara, jadi kita dapat bawa obat tu beri pada mereka. Jadi rugikah kita tunggu sebulan untuk satu orang anak dapat obat supaya dia boleh mendengar kembali? Adakah rugi kalau kita tunggu sebulan untuk bantu orang yang kelaparan sekian lama dapat bina rumah tempat tinggal? Ni tak ada apa yang rugi. Rugi ni kalau kita buat dosa maksiat, kita buat benda tak baik, tu rugi. Jadi saya tak pernah rasa rugi. Walau pedih, takkan saya gembira kan. Sebulan ni dah 40 hari, lebih 40 hari saya berjohan dengan keluarga. Saya sikit pun tak gembira. Tapi apalah sangat masa pengorbanan saya sedikit berbanding apa yang dilalui oleh orang-orang dulu. Jadi kita setiap hari bangun malam. Nanti saya nak kongsi tuan-puan, bangun malam setiap hari. Untuk Allah turunkan rahmat dalam negara kita, kita perlu pertolongan Allah. Setiap malam bangun malam, tahajud, qiyamul lail. Nombor 1, bangun malam, tahajud, minta pada Allah. Allah pemilik semua sekali. Tak ada yang mustahil di sisi Allah. Tak ada yang mustahil di sisi Allah. Bila saya nak pergi sana pula, macam-macam orang tulis, bukan-bukan. Dekat live pun boleh tahan juga orang bagi saya. Cakap saya tak kaji, tak siasat, saya pakai redah. Tuan-tuan perkataan saya banyak dengar lah. Saya pun tak baca sangat, tapi sampai keluarga saya terbaca, jiran saya terbaca, ayah saya yang tengah sakit baca, orang yang saya sayang baca, beritahu saya pergi niat betul, matlamat betul, tapi jalan salah. Jadi saya dengar perkara. Jadi kat situ saya belajar. Dalam ujian ni nak buat baik, kadang-kadang bukan orang jauh-jauh, bukan ujian dekat Mesir, bukan ujian dekat Gaza, bom kat Gaza. Rupanya ujian daripada dalam negara. Kerana betapa busuknya hati manusia atau dengkinya manusia, jadi menyusahkan orang lain. Banyak perkara yang jadi susah bukan pada orang lain, pada orang terdekat dengan kita. Tapi kita kena maafkan mereka. Sebab inilah ujian semua orang kan, ujian hati masing-masing. Jadi tahu tak apa jadi? Tahu apa jadi bila saya kat sana? Kerana perkara tu kita bangun malam. Satu, bangun malam minta pertolongan Allah SWT. Minta pertolongan Allah. Allah punya semua. Tak ada apa yang bukan milik Allah SWT. Semua milik Allah. Pertolongan Allah. Nombor 2, ada orang yang ulang-alik masjid. Ni perkara yang menarik rahmat Allah. Macam mana pun kita fikirkan, ada orang yang jaga sembahyang fardu awal waktu. Kalau dapat kesempatan akan datang, kalau ada peluang untuk kita sembahyang Jumaat kat masjid, kita ulang-alik masjid 5 waktu. Dan yang ketiga, untuk tarik pertolongan Allah, yang perkara ketiga untuk tarik pertolongan Allah, apa dia yang ketiga? Kita saling menziarahi kerana kita membantu orang lain. Hubungkan silaturahim. Masya Allah, hubungkan silaturahim. Untuk tu kita hubungkan silaturahim. Itu tiga perkara yang kita kena buat. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, Masya Allah, untuk tu kita pun berusaha. Segala puji bagi Allah. Last sekali saja berkongsi ni kisah yang lepas dekat Malaysia. Alhamdulillah, ada yang tanya kat Malaysia bantuan. Alhamdulillah kat Malaysia, segala puji bagi Allah, kita ada letak nombor phone 15 tempat. So memang menakutkan. Separuh hari je kita dapat lebih pada 2,000 permintaan. Call, WhatsApp lebih lagi. So semua sekali 2,000 kali 15, ada 30,000 untuk sehari punya bantuan makanan orang minta. Sehari 30,000 orang perlukan bantuan makanan. 30,000 orang yang sangat memerlukan mesej kita, minta makanan. Saya pun susah hati juga. 30,000 orang. Semalam separuh hari 30,000. Sehari dah 60,000 orang minta bantuan dalam masa sehari. Daripada seluruh Malaysia 60,000 orang yang dalam saya punya WhatsApp minta bantuan. 60,000 orang. Jadi 60,000 orang minta bantuan. 60,000 orang. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, moga Allah mudahkan. Saya doakan semua tim-tim kami, yang kawan-kawan yang banyak bantu di semua negeri di seluruh Malaysia yang saya iklan nombor phone tu. Mudah-mudahan Allah mudahkan mereka
dan mudah mereka dapat beri yang paling utama, yang paling memerlukan. Kemudian kepada yang semua orang perlu, jadi bukan kata dia yang tak perlu, tak, yang paling memerlukan, yang kurang sikit daripada tadi berapa persen, kau boleh tak persen memerlukan. Tapi sebenarnya setiap orang kita kena bantu. Bila kita tolong orang lain, sebenarnya bukan tolong orang lain, kita tengah tolong diri kita sendiri di akhirat nanti. Kita nak Allah sayang kita 3 tahun. Ya tuan-tuan dan puan yang Allah SWT sayangi, kasih sekalian, ramai orang memerlukan, ramai orang sangat memerlukan, susah. Bila tengok anak-anak ni kita menangis, kesian. Ya Allah, kesian mereka. Kalau saya rasa susah untuk tunggu sebulan, Allah nak ajar saya sesuatu, apa dia? Ada orang sepanjang hidup mereka tak boleh pergi mana-mana, hidup mereka susah. Macam kat Malaysia sekarang, macam kat Malaysia, ramai orang yang kelaparan, ramai orang sakit, ramai orang memerlukan. Tu kita kena rasa sayang pada semua orang, rasa sayang pada semua orang. Kita kena niat untuk bantu semua orang dalam dunia, bantu. Kita perlu pertolongan Allah dalam hidup kita, pertolongan Allah SWT. Dan bila saudara kita dalam kesusahan, kesedihan, kita kena doakan mereka, doakan. Ya Allah, tolong mereka. Terima kasih tuan-puan semua yang banyak doakan saya sepanjang saya sebulan dekat sana. Dah 40 hari dah ni, belum jumpa keluarga lagi. Kemudian hari last tu saya cerita tuan-puan, saya dah habis limit dah. Saya nak balik. Masa saya nak balik, saya pun serahkan dah sumbangan. Sebenarnya saya dah serahkan, dia akan masuk, akan sampai. Memang akan sampai. Sebab kalau melalui Palestine Red Crescent tu, Egypt Red Crescent, memang dia akan sampai. Dia cuma nak masukkan barang saya sekali dengan barang-barang daripada Dubai, dengan Dubai ke Qatar macam tu, barang tu masukkan sekali. Tapi itulah, dan semua orang tak berhenti doakan. Dalam insya-Allah saya nak balik. Saya beritahu, saya mesej Wisma Putra, saya mesej Datuk Seri Syamuddin, terima kasih dah bantu saya setakat ni, Kedutaan Malaysia, tapi saya kena balik sebab doktor kata yang paling berat sekali. Orang tanya saya paling berat ujian apa dia Ustaz? Saya kata paling berat sekali bila saya dapat tahu doktor beritahu ayah Ustaz ada lebih kurang 10 hari lagi. Bila saya dengar yang ayah saya lagi 10 hari, masa tu saya dah tak tahu nak buat apa. Jadi saya betul-betul macam ni antara ujian yang paling berat dalam hidup saya. Paling berat. Semua sekali, hanya Allah yang balas segala kebaikan tuan-puan. Saya minta maaf daripada ujung rambut sampai ujung kaki. Kalau saya ada banyak buat salah pada sesiapa pun, pasti banyak salah saya. Mohon maafkan saya. Dan minta maaf pada semua orang yang saya tak dapat bantu, tak sempat sampai bantuan, atau saya terlepas pandang, atau memang saya tak mampu nak bantu. Saya benar-benar minta maaf. Tapi saya berniat, walaupun saya niat untuk teruskan kerja-kerja ni sampai akhir hayat saya. Cuma hanya satu yang saya harapkan, yakni keredaan Allah SWT. Saya nak cuma Tuhan redha. Kalau dapat tu, dapatlah segala-galanya. Kalau hilang tu, hilanglah segala-galanya.